Assalamualaikum. Welcome back to my channel Acik Studio. Korang memang dah sedia maklum tentang kemenangan JDT ke atas Kedah Darul Aman dengan jaringan 3-1. Tapi video kali ni aku nak sembang pasal perlawanan dan taktikal lah kan. Jom kita mula dengan gol JDT dijaringkan oleh Bergson da Silva, kemudian sepakan penalti Leandro Velasquez dan kemudian Afiq Fazail. Manakala pasukan Kedah pula, aku lupa pula nama dia, dijaringkan oleh Ronald Ngawanja. Dalam perlawanan tu memang Kedah bermain dengan kelebihan seorang pemain. Apabila Bergson dikenakan kad merah, itu memang kita tak boleh nak pertikaikan. Manakala Kedah pula bernasib baik kerana Ronnie Kelvin tak dikenakan kad merah dalam situasi last man challenge ketika menjatuhkan Akia Rashid. Dalam situasi itu sepatutnya kad merah lah pada aku, tapi dia bernasib baik hanya dikenakan kad kuning oleh ref. Kenaan ref ni aku tak nak sembang sebab itu luar bidang aku Lagipun bukan boleh komen lebih-lebih, kan kena banned pula kan. Kita tak payah fokus tentang ref, tapi kita fokus tentang ulasan dan taktikal perlawanan saja. Alright, untuk perlawanan JDT menentang Kedah ni boleh dikatakan Kedah ni bermain terlalu ultra defensif kan. Yang mana dari awal dia orang menurunkan back five daripada dia orang lebih fokuskan long ball dan counter attack bila bertemu JDT ni. Sebab dia orang tahu bila bertemu JDT ni akan bermain dengan hardline defensif. Tapi bila JDT dah dapat kad merah tu dan bermain dengan 10 orang, pasukan Kedah ni masih lagi bermain dengan defensif punya format kan. So, maka benda ni satu persoalan yang perlu ditanya. Kenapa perlu bertahan bila bertemu dengan tim yang main 10 orang? Dan juga ada pemain utama yang cedera macam Shane Lowry, pertahanan JDT kan. Sepatutnya Kedah perlu ambil advantage atas kelemahan JDT tu kan. Diorang juga boleh cari gol dengan cara pressing pertahanan JDT tu. So apa yang boleh aku simpulkan kat sini, dari segi kualiti memang pemain JDT lebih baik dari pemain Kedah kan. So dari segi fitness, kita boleh tengok pemain-pemain JDT punya fitness memang pada level yang tinggi dari pemain Kedah tu sendiri kan. Pemain-pemain JDT ni still lagi mampu berlari dalam 90 minit dengan sangat-sangat bagus tak berhenti bergerak berbanding dengan pemain Kedah yang dah mula penat masa tempoh permainan 50 hingga ke 90 minit tu. Apa perkara yang positif dan yang paling aku suka tentang pasukan JDT daripada perlawanan ni? Pertama adalah tentang defense. Sebenarnya defense pasukan JDT ni diorang terlalu high line dengan membolehkan diorang mudah diterperangkap dengan hantaran jauh, ataupun dalam situasi diorang seorang striker berhadapan dengan dua pertahanan ni, itu memudahkan pasukan lawan penetrate diorang punya kawasan Dan apa yang boleh kita belajar daripada defense pasukan JDT ni adalah diorang telah melakukan kesilapan awal kan. So korang boleh tengok daripada Ronald Ngawanja tu kan, memang satu corak permainan yang berhasil daripada counter dan juga bola yang diberikan kepada Ronald Ngawanja tanpa dicabar Kemudian Ronald Ngawanja ni menggunakan kelebihan yang ada pada dia contohnya macam physical dan space untuk penetrate dan melakukan larian solo menewaskan Syahrul Saad. Sepatutnya Syahrul Saad perlu melakukan tackle selepas Afiq Fazail gagal menyekat larian Ronald Ngawanja tu. Jadi itu satu kesilapan yang dilakukan oleh pertahanan JDT Selepas jaringan tu, korang boleh tengok defense department JDT ni lebih bermain dengan compact kan. Dan juga mengubah corak diorang bertahan. Itu satu yang kita boleh nampak. Dan dalam situasi diorang menyerang, diorang lebih aware dengan Ronald Ngawanja tu supaya tak terkena buat kali kedua. Lepas tu Ronald Ngawanja ni diberikan kawalan yang ketat, man to man marking, dan yang paling penting saat Kedah melakukan hantaran ataupun long ball pada bahagian depan, so pemain-pemain JDT ni akan cuba dapatkan first touch ataupun melakukan challenge pada bola tu So pertahanan JDT dah improve lepas tu dari minit ke minit kan. Syahrul Saad man to man marking pada Ngawanja tu. Jadi Ngawanja ni memang tak boleh buat apa. Bila dia dapat bola, dia terpaksa hold untuk tunggu bantuan daripada rakan sepasukan. So dekat situ Afiq Fazail ataupun Nacho akan cepat bertindak untuk merampas bola tu dari kawalan si Ngawanja tu kan.
Okey, yang kedua, apa yang aku suka tentang JDT ni adalah dari segi transisi diorang lah. Kalau korang boleh tengok kan, memang banyak pergerakan ataupun switch play yang dilakukan oleh pasukan JDT ni. Bila diorang cuba untuk masuk ke kanan, kemudian diorang tak boleh masuk, diorang akan hantar bola tu kembali ke belakang ataupun ke tengah lah. Antara Nacho, Afiq dengan Leandro ni banyak terlibat dalam switch play tu. Jadi apa kesimpulannya yang aku nak bagi tahu, sebenarnya dalam pergerakan ataupun transisi yang dilakukan pasukan JDT dalam penggunaan switch play ni, diorang pancing diorang pancing pemain Kedah ni untuk keluar dari kedudukan low block. Kedah bermain dengan 5 back dengan ultra defensif diorang tu. Jadi JDT tengah cuba untuk pecahkan low block tu. Jadi bila diorang buat switch play tu dari kanan ke kiri, kiri ke kanan, masuk balik ke tengah, hantar balik ke kiri dan sebagainya, itu akan buat pemain JDT ni sentiasa bergerak tu. Jadi pemain Kedah akan cuba cabar ataupun keluar dari posisi diorang. Itu cara JDT open game dan pancing pasukan Kedah untuk open space lah kan. Transisi yang berlaku antara kanan ke kiri sebenarnya untuk memastikan diorang dapat timing. Diorang lebih bersabar dalam berdepan dengan pasukan yang turun padang sekadar untuk bertahan dek. Dan JDT juga nampak lebih bernafsu untuk mendapatkan gol. Bukan kata gol je, mata liga pun diorang tak nak kongsi. Walaupun dah bergelar juara kan, itu namanya champion mentality. Bila main double 8 tu, diorang korang tengok apa jadi kan. JDT kena penetrate counter oleh pasukan Kedah. Bila masuk separuh masa kedua, dia ubah corak permainan disebabkan Bergson kena kad merah kan. So Hector Bedoglio masukkan Syafiq Ahmad gantikan dengan Akia. Jadi tugas Leandro, Afiq dengan Nacho ni jadi lebih agresif. Bukan ganas tapi lebih kepada pressing untuk dapatkan bola. Totally gameplay memang berubah. Afiq memainkan peranan yang baik untuk setiap pergerakan yang berlaku. Kat bahagian tengah JDT ni, Afiq adalah key dan bagi aku dia man of the match sebenarnya dalam game ni. Itulah dia anak jati Johor Darul Takzim. Tapi dalam istilah kelab tak ada cerita anak jati ni sebenarnya. Dia ada buat assist sekali dan satu jaringan. Ini gol pertama dia dalam kancah Liga Super 2022 ni. Dan banyak tertumpu di bahagian kanan untuk bantu Matthew Davis dengan Arif Aiman. Dia selalu buat triangle. Kalau korang perasan ada beberapa tiki-taka play antara penteran pendek kat celah kaki lawan kan. Kat sebelah kiri pun dia ada bantu antara Afiq, Leandro dengan Corbin Ong. Okey, buat Leandro pula dia bertindak sebagai connection. Senang kata penghubung lah Kalau korang perasan, dia yang rajin buat switch play dari kiri ke kanan, kanan ke kiri. Bila Kedah park the bus, dia hantar semua bola tu ke belakang antara Syarul Saad ataupun Shane Lowry. Itu sebenarnya bukan tak ada idea. Itu sebab dia nak pemain Kedah ni yang compact tadi tu kan dekat pertahanan supaya keluar dari zone attacking third JDT. So daripada kehilangan bola saat attack defense Kedah yang ultra defensif kan, lebih baik pas ke belakang agar kawalan bola tetap kekal dalam penguasaan JDT kan. So itu je lah cerita untuk hari ni. Aku dah ngantuk, korang tunggulah cerita-cerita panas yang lain nanti. Aku cerita ni pasal JDT je Pasal pasukan lain ni kurang cerita dia sebenarnya. Kang kutuk terlebih, dia kata kita koyak. Okey lah, thanks for watching. Jangan lupa untuk like, komen dan subscribe. Okey, Assalamualaikum.